Assalamualaikum. Hari ni Kak Su nak buat kuih cara gedik-gedik gitu. Yang mana belum subscribe jangan lupa subscribe. Okey, dan kita perlukan daun pandan 4 helai, santan 1 mangkuk. Santan pekat ini Kak Su pakai santan kotak je, yang kecil tu. Kita perlukan juga 1 cawan tepung gandum, apa-apa brand pun boleh, tapi tepung gandum lah. Sebiji telur tunggal. Kita perlu juga gula 1/2 cawan. Okey, mulakan memasak. Kita masukkan 1 mangkuk santan bersama dengan 4 helai pandan. Kita blendkan sekali sebab Kak Su dia tak nak membazir-bazir masa. Blendkan sekali dan bubuhkan tepung gandum dan juga gula. Kita blend juga sekali. Ya Allah, kuih ni sangatlah senang nak buat, terutama untuk orang-orang yang baru kahwin, nak konon-kononnya nak buat husband nak makan kuih petang-petang, buat je lah kuih cara ni dek, memang senang. Masukkan dia semua bahan tadi dan masukkan juga sebiji telur. Kita blendkan dia. Nak masukkan air pun boleh, tapi jangan cair sangat. Kalau Kak Su recommendkan masuk dalam 1/2 cawan air saja. Okey, blendkan semua bahan. Kita tapih. Dah tapih, yang ini kita tapih kasar ya. Tapih dulu, kemudian kita masukkan sedikit garam, sedikit esen vanila. Tak nak masuk pun tak apa, tapi Kak Su suka bau dia tu. Kemudian kita kacau rata dan kita cari penapis yang lagi halus, kan kita tapiskan sekali lagi. Oops, silap, tunggu, sebab warna tak apa-apa hijau. Kita bubuh lagi sedikit 1 sudu pewarna hijau. Okey, ni tips Kak Su bagi, jangan masukkan daun pandan banyak ya, sebab sebenarnya daun pandan ni dia ada rasa yang pahit. Kalau kita masuk banyak, dia akan jadi pahit. Jadi adalah lebih baik kita campur dengan sedikit pewarna dan juga daun pandan tu hanya sebagai perasa sahaja. Okey, ini dah siap. Maaf berkecap. Kacau sebatik dan bolehlah kita mulakan untuk membakar. Sediakan kita punya pan dan juga bubur minyak sedikit. Kita punya orang kata apa tu ini acuan, dan panaskan dalam masa 3 minit macam tu dengan api sederhana. Okey, tips satu lagi yang saya nak share ni, kalau tak nak kita punya kuih ni hangit, mulakan masuk acuan daripada luar dulu, jangan masuk yang tengah, sebab tengah tu apinya panas. Jadi kalau kita masuk yang first dulu yang tengah, kebarangkalian untuk mendapat kuih yang hangit adalah lebih besar gitu. Jadi mulakan daripada luar acuan dan last baru kita masuk yang tengah. Okey, faham murid-murid? Okey dah, kita bubur semua. Jangan gatal-gatal bubur gula lagi ya. Tunggu sampai dia punya outer dia tu dah nampak masak. Nampak tak tu? Dah nampak masak, baru kita bubuhkan gula. Kalau kita bubur gula awal, nanti kita punya kuih akan bocor. Yes, bocor dan juga lapisan bawah dia tu akan berkerak. Okey. Ingat ya. Lepas tu kita tutup, cari penutup, tutupkan sehingga kita dapat dengan kita nak. Okey, macam ni tak masak lagi tau. Nampak tak yang putih-putih tengah tu? Okey, itu maksudnya tepung kita belum masak. Kita tambah lagi masa, tutup balik dan tunggu sehingga kita punya adunan betul-betul masak macam ini. Okey, ini dah cantik dah ni. Cari pisau untuk kita cabutkan kuih kita dan dengan cara yang selamat lah. Okey, macam ni korek ke tepi dan congkel keluar. Wah, cantik, tak lekat. Okey, ulangkan semua sekali langkah-langkah yang kita buat tadi sampai siap semua sekali. Tada, dah siap. Cantik kan kuih cara Kak Su? Dan orkid pokok pun dikorbankan demi
acara ini. Sedap. Lembut tak? Sungguh lembut. Tengok tu, bouncy macam slime gitu. Nampak tak? Nampak? Okey, nak cuba? Kak Su bagi lagi one bite. Tengok dalam dia tu masih lagi ada gula. Luarnya pun cantik. So, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe. Thank you. Terima kasih.